Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwani binti Norizam, pelajar dari program Antropologi dan Sosiologi di bawah sediaan Dr. Zanisah Ahmad. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Amalan Pembayaran Tanpa Tunai oleh Masyarakat Luar Bandar Antara Persepsi dan Realiti. Baiklah, kita ke pengenalan terlebih dahulu. Pembayaran tanpa tunai adalah satu sistem atau urus niaga yang dikendalikan atau dilaksanakan tanpa melibatkan penggunaan shilling atau wang kertas. Sebaliknya menggunakan kad bank atau pemindahan dana elektronik yang dikenali sebagai transaksi tanpa tunai. Amalan pembayaran tanpa tunai semakin meningkat hasil daripada perubahan yang berlaku dalam sistem kewangan dunia, iaitu seiring kemajuan infrastruktur teknologi. Ekonomi digital dilihat semakin berkembang apabila kebanyakan pembayaran dan perkhidmatan mengamalkan pembayaran tanpa tunai. Sebagai salah satu contoh, negara China merupakan negara terawal yang mengamalkan pembayaran tanpa tunai. Sejak 2014 lagi, negara China telah melaksanakan pembayaran mudah alih. Ini termasuklah urusan perbelanjaan yang melibatkan sektor ekonomi seperti belian barang harian, bayaran tambang teksi dan sebagainya. Kemudian menurut laporan daripada Sinar Harian, Sweden menduduki tempat pertama sebagai negara yang paling tanpa tunai di dunia. Hal ini kita dapat lihat apabila ada 2% sahaja daripada transaksi negara tersebut yang melibatkan wang tunai. Selebihnya tidak menerima wang tunai. Hanya 20% sahaja kedai di negara ini menerima wang tunai sekaligus. Ia menjadi pemangkin kepada pengguna untuk menggunakan transaksi tanpa tunai. Malaysia mula memperkenalkan transaksi pembayaran tanpa tunai pada tahun 2018. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan bagi mengurangkan sebanyak 63% kebergantungan transaksi pembayaran tunai menjelang tahun 2020. Namun pada ketika ini amalan ini masih lagi tidak dipraktikkan dengan meluas dan ia mula berkembang dengan pesat apabila berlakunya pandemik COVID-19. Oleh itu, objektif kajian saya adalah untuk mengenal pasti persepsi masyarakat luar bandar terhadap amalan pembayaran tanpa tunai. Selain itu, saya juga ingin menganalisis realiti amalan pembayaran tanpa tunai dalam masyarakat luar bandar. Baiklah, untuk kajian literatur yang pertama, dalam kajian ini beliau ingin mengkaji tentang perubahan duit sebagai satu alat transaksi moden dalam membuat pembayaran. Dalam kajian tersebut, pembayaran secara elektronik dilihat perlu kerana cirinya yang mudah disimpan, dibawa dan tidak mudah rosak. Yang kedua pula dari Nur Syazana Muhammad Sapian dan Siti Norziah Ismail, kajian mereka adalah berkenaan tentang kesan penggunaan transaksi tanpa tunai dalam kalangan pengguna Malaysia ke arah prestasi sistem pembayaran. Hasil dapatan mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kesan urus niaga tanpa tunai ke arah prestasi pembayaran dan menunjukkan bahawa ia memudahkan dan itu adalah menjadi faktor yang paling memberi kesan. Untuk kajian literatur yang ketiga, kajian bertujuan untuk memahami transaksi tanpa tunai dan tanpa kad sebagai salah satu tingkah laku baharu dalam industri 4.0 yang disokong oleh masyarakat tanpa tunai 5.0. Objektif kajian tersebut pula adalah untuk menentukan transaksi tanpa tunai dan tanpa kad di Indonesia dalam memberikan nilai tambah ekonomi dan menjadi alternatif penyelesaian kepada masalah perniagaan di Indonesia. Seterusnya yang keempat daripada Widyo Retno Adiani, Atik Apriyaningsih dan Mustika Sufiati Purwanegara. Kajian ini cuba mengkaji bagaimana perspektif setiap generasi, tidak kira generasi muda ataupun tua, terhadap faktor luaran iaitu pengaruh sosial, sokongan kerajaan dan luaran rangkaian yang akan mempengaruhi penggunaan transaksi tanpa tunai dalam bentuk e-dompet. Seterusnya ialah daripada Mazni Muhammad, Syukriwani Saad, Sharifah Nawaitul Masinar dan Ahmad Farid. Kajian ini adalah berkenaan penerimaan pelanggan terhadap pembayaran tanpa tunai di Kemaman. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti penentu penerimaan pelanggan untuk membuat pembayaran tanpa tunai di Kemaman Terengganu. Seterusnya daripada Hui Boon Ong dan Lee Ong Chong. Kajian ini adalah tentang kesan pembayaran tanpa tunai pada internet dan perbankan mudah alih. Dapatan kajian mendapati tidak semua alat pembayaran
alat pembayaran tanpa tunai menjejaskan penggunaan perbankan internet dan perbankan mudah alih secara signifikan dalam jangka masa pendek. Dan yang terakhir daripada Mahfuzur Rahman, Izlin Ismail dan juga Syamsul Bahari. Kajian mereka bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pembayaran tanpa tunai di Malaysia menggunakan kaedah bersatu yang mantap, teori penerimaan dan penggunaan teknologi. Jadi hasil kajian menunjukkan bahawa jangkaan prestasi dan keadaan memudahkan telah merupakan pengaruh paling ketara terhadap penerimaan pembayaran tanpa tunai. Keselamatan teknologi yang dirasakan juga mempunyai hubungan yang kuat dengan penerimaan pembayaran tanpa tunai. Hasilnya juga mendapati bahawa motivasi hedonik, pengaruh sosial dan inovasi mempunyai kaitan positif dengan penerimaan pembayaran tanpa tunai. Baiklah, bagi metodologi, kawasan kajian ini dilakukan di Kampung Parit Guntung, Semerah, Batu Pahat, Johor. Kaedah persempelan yang digunakan ialah persempelan bukan kebarangkalian, iaitu menggunakan kaedah persempelan bertujuan. Di mana di sini informan yang diperlukan mempunyai ciri-ciri tertentu untuk dipilih. Yang paling utama ialah mereka mestilah penduduk daripada kampung tersebut berumur lingkungan 20 hingga 50 tahun dan mereka tahu tentang amalan pembayaran tanpa tunai. Bagi kaedah pengumpulan data pula, menggunakan temu bual sambil struktur, iaitu kaedah temu bual tidak bersemuka dan temu bual berbantukan komputer. Dapatan kajian pertama iaitu objektif kajian yang pertama mengenai persepsi masyarakat luar bandar terhadap amalan pembayaran tanpa tunai. Jadi dapatan yang pertama ialah tentang pengetahuan. Di sini kita dapat lihat bahawa semua informan mengetahui akan amalan pembayaran tanpa tunai dan mereka dapat menyenaraikan pelbagai jenis pembayaran tanpa tunai yang ada. Untuk yang kedua, daripada reaksi. Para informan memberi reaksi yang berbeza-beza apabila amalan pembayaran tanpa tunai ini diperkenalkan. Ada yang menyatakan amalan ini sangat bagus diperkenalkan dan ada juga yang menyatakan bahawa kaedah pembayaran ini nampak rumit serta mungkin sukar untuk digunakan. Untuk yang ketiga, dari pandangan mereka pula, mereka memberi pandangan yang baik sekiranya amalan pembayaran tanpa tunai diamalkan secara meluas di kawasan luar bandar. Mereka juga berpendapat bahawa amalan ini akan memudahkan urusan masyarakat di samping mereka dapat belajar perkara baharu. Bagi dapatan kajian kedua iaitu objektif realiti amalan pembayaran tanpa tunai dalam kalangan masyarakat luar bandar, dapatan yang pertama ialah dari segi penggunaan. Separuh informan baru mengamalkan pembayaran tanpa tunai manakala selebihnya telah lama menggunakannya dari sebelum adanya pandemik COVID-19 lagi. Mereka dibantu oleh ahli keluarga, pasangan, rakan-rakan dan juga juruwang semasa hendak membuat pembayaran tanpa tunai. Rata-rata informan yang ditemu buat ini tidak mengamalkan pembayaran tanpa tunai dengan kerap. Baiklah, dari segi pengalaman pula, pelbagai pengalaman telah dikongsikan oleh para informan, antaranya ketiadaan akses internet ketika mahu membuat pembayaran dan tidak reti menggunakan pembayaran tanpa tunai sewaktu membeli pada kali pertama. Untuk yang ketiga ialah dari segi kemudahan. Kemudahan pembayaran tanpa tunai telah banyak disediakan di banyak tempat berdekatan dengan perumahan mereka. Kawasan yang paling banyak pasar raya yang menyediakan perkhidmatan ini adalah di bandar. Para informan juga berpuas hati dengan kemudahan-kemudahan yang sedia ada di pasar raya. Ada informan juga yang masih ragu-ragu untuk mengamalkan pembayaran tanpa tunai dan juga ada juga yang tidak berasa ragu. Baiklah, kebaikan yang telah disampaikan oleh para informan berkenaan dengan amalan pembayaran tanpa tunai ialah seperti menjimatkan masa, memudahkan kerja, tidak menyusahkan juruwang untuk mengembalikan lebihan wang jika ada, tidak perlu membawa wang tunai dan juga tidak ada sentuhan antara pekerja dan pelanggan. Dan yang terakhir ialah keburukan, iaitu pertama seperti kehilangan data, kebocoran maklumat, kelemahan akses internet dan mereka tidak mempunyai akaun bank akan terhalang daripada menggunakan kemudahan pembayaran yang moden. Yang kelima, tidak dapat mengawal perbelanjaan dan yang keenam adalah berlakunya penyalahgunaan maklumat, penipuan dan penyamaran.
Jadi, rumusan daripada kajian saya ialah secara keseluruhannya, amalan pembayaran tanpa tunai ini diterima baik oleh masyarakat di luar bandar. Amalan pembayaran tanpa tunai ini telah memberi ruang dan peluang kepada penduduk luar bandar untuk hidup dalam kemajuan teknologi. Walaupun terdapat risiko dalam penggunaan tanpa tunai dalam kehidupan seharian mereka, namun ia masih relevan kepada masyarakat luar bandar kerana manfaat yang diperoleh dalam mengamalkan pembayaran tanpa tunai. Amalan pembayaran tanpa tunai jelas memudahkan dalam urusan pembelian dan perkhidmatan. Oleh sebab itu juga, ia digunakan secara meluas di kawasan luar bandar bagi menggalakkan masyarakat untuk ke arah masyarakat tanpa tunai pada masa hadapan. Sekian daripada saya, terima kasih.